Didik TV KPM. Urbanisasi ni sentuh langkah mengurangkan kesan yang wujud. Semestinya langkah mengurangkan adalah kesan negatif lah. Bagaimana kita nak kurangkan kesan negatif yang wujud akibat daripada proses urbanisasi. Baik. Boleh saya teruskan? Silakan. Maka saya teruskan lagi dengan langkah mengurangkan kesan urbanisasi lebih kepada langkah untuk mengurangkan kesan negatif yang wujud akibat daripada suatu proses urbanisasi di sesuatu kawasan. Okey, membina lebih banyak rumah kos rendah dan rumah pangsa. Ini adalah langkah untuk mengurangkan masalah setinggan. Jadi tidak mampu memiliki rumah kerana rumah harga mahal dan sebagainya. Okey, langkah ini mungkin boleh diambil tanggungjawab oleh pihak-pihak tertentu untuk membina lebih banyak rumah kos rendah dan rumah pangsa untuk membolehkan penduduk-penduduk di bandar memiliki rumah sendiri. Okey. Yang seterusnya adalah mewujudkan bandar satelit. Bandar satelit adalah bandar pinggir kepada bandar utama. Okey, mungkin juga boleh mewujudkan bandar baharu. Okey. Yang seterusnya adalah mewujudkan kawasan hijau. Okey, kerana ni kalau kita tengok taman-taman perumahan di bandar-bandar, okey, dia ada landscape, ada orang kata hiasan-hiasan, ada pokok-pokok, ada tanaman rumput dan sebagainya. Itu adalah salah satu cara untuk mengurangkan panas dekat bandar. Wujudnya kawasan-kawasan hijau, dia boleh menstabilkan suhu ataupun mengurangkan kepanasan yang wujud akibat daripada berlakunya pulau haba di kawasan bandar akibat daripada proses urbanisasi. Okey, nak tanyalah. Diam tu kan nampak macam mengantuk. Okey, so kita pergi. Apakah langkah yang seterusnya yang boleh murid-murid cadangkan? Yang di rumah boleh cadangkan juga langkah-langkah lain. Mungkin boleh tulis dalam kertas untuk kita sama-sama ingat apakah langkah lain yang boleh. Okey, silakan. Siapa nak jawab? Damia ke? Damia, Marisha Damia. Okey, silakan Marisha, ada jawapan ataupun cadangan lain langkah untuk mengurangkan kesan urbanisasi. Yang keempat, Amalan pengangkutan lestari. yes, amalan pengangkutan lestari. Sebelum saya keluarkan dekat slide ni, tahu ke murid-murid di rumah amalan pengangkutan lestari? Okey, amalan pengangkutan lestari adalah menggunakan kenderaan-kenderaan yang dijana menggunakan tenaga elektrik. Okey, contohnya perkhidmatan bas elektrik di Kuala Lumpur. Okey, perkhidmatan teksi elektrik, kenderaan-kenderaan menggunakan elektrik ataupun komuter, LRT, kereta api elektrik. Itu adalah mengurangkan kesan pencemaran dan mengurangkan kesan pulau haba yang berlaku di bandar. Itu adalah langkah untuk menangani ataupun mengurangkan kesan negatif akibat daripada proses urbanisasi. Okey, yang seterusnya adalah mendalam dan melebarkan sungai serta parit. Okey, langkah ini ada untuk mengatasi masalah apa? Kita nak tanya. Langkah mendalam dan melebarkan sungai serta parit ini untuk mengatasi masalah apa benda? Apa masalah dia? Ini cadangan untuk mengatasi masalah tersebut. Saya nak tanyalah pendapat murid-murid yang berada bersama saya di studio pada hari ini. Okey, apakah masalah kepada cadangan langkah ini? Okey, siapa nak jawab? Siapa saya sebut nama? Okey, bagus. Azril. Alif Azril. Okey, silakan Alif Azril. Untuk mengatasi masalah banjir kilat. Bagus. Saya yakin murid-murid di rumah pun sama pendapat dengan rakan anda, Okey Azril. Okey, mendalam dan melebarkan sungai serta parit adalah langkah yang paling tepat untuk mengurangkan masalah banjir kilat. Kerana banjir kilat berlaku akibat daripada longkang tersumbat, longkang yang tidak mampu menampung jumlah kapasiti air hujan yang turun dengan lebat, maka ia boleh menyelesaikan masalah banjir kilat. Betul. Okey, ini soalan dia. Contoh soalan. Okey, saya nak minta seorang murid yang berada bersama saya untuk bacakan soalan dan jawapan terlebih dahulu. Siapa tak baca lagi? Cuba angkat tangan. Tak baca soalan lagi. Lashmi. Okey, silakan Lashmi. Mengapakah bandar satelit perlu diwujudkan? Okey. A. Mengurangkan pengangguran. B. Mengelakkan kejadian banjir kilat. C. Mengurangkan kesesakan di bandar utama. D. Mengalahkan penggunaan
pengangkutan awam. Okey, apa pilihan jawapan Lashmi? C. Mengurangkan kesesakan di bandar utama. C, cikgu. Okey, tengok satu persatu pilihan jawapan dia. Mengurangkan pengangguran, bandar sendiri tidak mengurangkan pengangguran. Pengangguran ini adalah ramai penduduk tidak dapat bekerja. Ya. Okey, sebab tu dia menganggur. Dia tanya tentang fungsi bandar satelit. Kenapa dia perlu diwujudkan? Dan Mi jawab tadi adalah C. Mengurangkan kesesakan di bandar utama. Okey, ini adalah langkah bagi mengurangkan kesesakan tadi yang wujud akibat daripada proses urbanisasi yang pesat berlaku. Okey, soalan lain, okey, saya bacakan, mungkin nanti minta murid-murid untuk berikan jawapan yang bersesuaian. Maklumat berikut merupakan masalah perbandaran, pencemaran udara dengan peningkatan suhu. Okey, digunakan istilah pembandaran. Pembandaran ini adalah urbanisasi, dia hampir sama. Tolong ingat, urbanisasi, bandar. Bandar, urbanisasi. Kena ingat, itu tip dia. Okey, apakah langkah yang boleh diambil untuk mengurangkan masalah tersebut? 1. Pembukaan bandar baharu. 2. Menaikkan taraf jalan raya. 3. Mewujudkan kawasan hijau. 4. Penggunaan transit aliran ringan. Kita tengok, okey, ditanya masalah perbandaran. Pembukaan bandar baharu nombor 1 ni salah. Okey, kita nak kurangkan masalah bandar, dia pergi buka bandar baru, tak betul lah. Nombor 1 tu salah, jadi kita buang pilihan jawapan yang ada 1. Okey, A ada pilihan jawapan yang ada nombor 1, B ada pilihan jawapan yang ada nombor 1. So jadi tinggal C dengan D, 2 pilihan daripada 4. Ini adalah cara untuk kita mengurangkan kesilapan dan memperoleh jawapan yang betul. 2. Menaikkan taraf jalan raya. Okey, salah. Okey, salah. C, 2 tu salah, automatik C tu salah dan D yang hang tinggal. Kita bacakan juga, jangan tinggal untuk baca pilihan jawapan. Ini yang kesilapan selalu murid-murid calon-calon SPM lakukan. Mudah berpuas hati, jangan mudah berpuas hati. Mewujudkan kawasan hijau, betul. Penggunaan transit aliran ringan, betul. So, jawapan dia apa? Mungkin kemana boleh jawapan? Semestinya D, cikgu. D. Okey, pandai. Okey, D jawapan dia. Ini adalah contoh soalan berkaitan dengan bab urbanisasi. Okey, murid-murid kena fahamlah. Sekian, terima kasih. Okey, good luck untuk murid-murid. Terima kasih tu, cikgu. Okey, ada lagi rumusan dia kan. Ya. Sebelum kita pergi ke rumusan, cikgu kan. Okey. Mungkin cikgu boleh kongsikan antara tips-tips, sebab kita tahu kalau bab urbanisasi ni banyak pilihan-pilihan jawapan yang seakan-akan sama. Yes. Seperti kesan positif, kesan negatif. Jadi murid-murid ni kadang-kadang dia rasa keliru, macam B, macam D. Jadi macam mana tu, cikgu, untuk pastikan murid-murid ni menjawab pilihan jawapan yang betul? Okey, yang pastinya perkara asas yang perlu murid-murid calon-calon ingat, okey, fahamkan soalan dahulu. Okey, bila faham soalan, kita tidak mudah terkeliru kerana kita faham maksud, apakah kehendak soalan. Yang kedua adalah cuba ingat fakta berdasarkan 2 perkara. Mesti positifnya apa, negatifnya apa. Janganlah kata, sebagai contoh saya kata, okey, untuk murid-murid di studio dan di rumah, kita nak hafal faktor. Kita nak hafal kesan, contoh. Kita nak hafal fakta berkaitan dengan kesan urbanisasi. Jangan hafal fakta kesan. Kita kena hafal fakta kesan positif, kesan negatif. Barulah kita boleh faham untuk bahagikan tadi. Positif dan yang negatif. Baik. Didik TV KPM